الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita sudah pun berada pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah, di mana ia merupakan salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan dalam Islam. Mudah-mudahan kita memuliakannya dan Allah Ta'ala akan memuliakan kita. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, terlihat ada sebuah hadis yang kita akan sentuh berkaitan dengan ibadah kurban. Jadi sebelum itu kita sebut dulu berkaitan dengan apa perlu kita buat ketika masuk dalam bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang Nabi sebut dalam beberapa hadis, iaitu hendaklah kita perbanyakkan ibadah, perbanyakkan zikrullah ketika masuknya pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini kalau ikut dalam Quran ada dalilnya, iaitu dalam suratul Fajr, wal fajri wa layalin ashr, hari-hari 10 daripada Zulhijjah. Ni ulama sebut tentang wa layalin ashr, iaitu merujuk kepada 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi kita disuruh untuk perbanyakkan zikir, sebut banyak-banyak takbir, sebut banyak-banyak tasbih, tahmid, tahlil, selawat dan sebagainya. Memang bulan lain pun kita tak lupa kepada Allah, sentiasa kita ingat Allah Ta'ala. Tetapi bulan ini adalah bulan yang dituntut sangat untuk kita perbanyakkan zikrullah. Maka bila sebut tentang bulan ini, kita ada dua takbir yang amat dituntut. Satu yang nama dia takbir mutlak, satu nama dia muqayyad. Masuk saja satu Zulhijjah, maka kita disunatkan untuk bertakbir yang disebut sebagai mutlak. Jadi takbir kita tahu iaitu lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi bila sebut takbir muqayyad, takbir mutlak ini, maka kita faham ianya adalah takbir raya yang memang dilaungkan ketika raya. Maka sekarang ini nama dia takbir mutlak, bermakna tak salah kita pun nak bertakbir raya sekarang ini, memang tak salah. Selain daripada ucapan pendek, sebutan pendek Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebutlah berapa kali pun, sebutlah berapa kali pun. Tetapi kalau sekarang ni kita nak bertakbir raya pun tidak menjadi satu kesalahan. Dan kita belah Malaysia kita ni takbir raya dia ada satu rentak yang sayu, yang rasa sedih kan? Tapi kalau sebelah Arab ni takbir raya mereka ni tak rasa sedih kan? Kita cuba nak sedih pun tak apa nak jadi sedih. Sebab apa? Sebab sebutan dia biasa ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bayangkan kita punya rentak kan? Sedih, sehingga kan orang kata jangan kita takbir raya sekarang ni sebab belum masa dia lagi kan? Kalau kata umum raya kita takbir lah
Pasal apa? Pasal Allah kalau kita takbir, nanti orang-orang dalam kubur akan sedih. Orang kata tu akan sedih. Pasal apa? Pasal tak dan hari lagi hampa dah takbir ni macam mana. Ini nama dia iaitu takbir mutlak. Di mana-mana pun kita boleh bertakbir. Sama ada dalam rumah kita, di luar rumah, dalam masjid, luar masjid, dan surau, luar surau. Di mana sahaja kita berada, tempat yang kita anggapkan ianya tidak kotor bernajis, sebab nak jaga kemuliaan nama Allah itu. Jangan dalam tandas pun kita nak takbir. Jangan ketika kita buat maksiat kita nak takbir. Jaga kemuliaan Allah serta sifat dan nama-namanya. Apatah lagi pada waktu sekarang ini, iaitu pada awal-awal Zulhijjah, yang dituntut sangat kita perbanyakkan berzikir, sama ada sebutan takbir ataupun tahmid, tasbih, tahlil dan sebagainya, di samping kita takbir raya yang kita sebut tadi, iaitu jenis mutlak. Nanti bila subuh hari Arafah, iaitu hari yang ke-9 Zulhijjah, ketika itu bermulanya yang nama dia takbir muqayyad, iaitu menyusuli setiap kali kita solat. Ada pendapat yang kata solat fardu sahaja, ada pendapat kalangan ulama dia kata tak kira solat sama ada fardu ke sunat ke. Saya pernah dengar satu ceramah daripada tok-tok guru kita, dia kata apa? Dia kata asalkan solat, termasuklah solat jenazah, kan, maka habis itu maka kita pun bertakbir raya. Kan, tak kena, kan? Pasal apa tak kena? Memang takbir kita pun mendayu-dayu, sebab sayu, kan. Dia begitu tak serupa dengan takbir rentak, takbir orang Arab. Orang Arab dia tak ada mendayu-dayu, kan. Biasa aja takbir raya, kan, bunyinya pun biasa, tak ada turun naik macam sekata macam tu je, kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita turun naik tu, itu yang duduk sebab, kan, sebab yang mata keluar, kan. Serupa juga kita tengok kubur orang Arab biasa, kan, tak ada seram apa, tapi setengah kubur kita seram, kan. Ada rambu-rambu apa pun tak tahu, dia turun, kan. Tambah kalau kubur lama, bukan batu nisan, kan, batang kayu, tengok pecah-pecah pecah, kan. Kubur saya pernah masuk, kubur lama yang macam tu seram, bunyi macam-macam, dah jadi macam hutan, kan. Celah-celah pokok ada batang nisan, ada batang nisan, kan. Bunyi cengkerik lah, bunyi apa-apa, kan. Begitu. Tak usah kata waktu malam, kan. Siang-siang pun tengok lain macam, kan. Masuk tu naik dah dia tolak baju kita, belum rumah, kan. Tengok awak naik, nampak. Jadi seram sampai macam tu. Tapi kubur orang Arab ni cerah, lapang. Ada kubur kita yang macam tu, kan, tak ada tanam apa, batu nisan yang naik pasiak, cerah, kan. Begitu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka inilah yang perlu kita lakukan sekarang ini, di samping ilmu-ilmu berkaitan dengan ibadah sembelihan kurban yang kita sebut, ianya adalah udhiyah, kan. Bagi orang yang ingin melakukan kurban pada tahun ini, sudah semestinya ia sudah bersedia dengan segala ilmu yang patut, kan. Ini sekarang ni apa perlu saya buat ni? Apa perlu hang buat sekarang? Hang kena buat daripada mula 1 Zulhijjah. Masuk tak kurban? Ya, saya masuk. Hang kena tahu daripada 1 lagi tak boleh kerat kuku, kan. Tak boleh, bukan kata haram kalau kerat tu, kalau saya tak sat saya kerat tu macam mana? Tanya kawan yang tak reti ni, dia kata habis, kan. Duit hang habis, hang pun tak boleh makan kurban hang tu. Sampai macam tu. Itu saya keluar banyak, bukan kata buat kat luar,
kan. Kalau buat kat luar mungkinlah 230 ada 300. Ni saya buat di sini ni depa ambil 650. Itulah hang ada ilmu pasal hang kerak kuku tu hang tak boleh makan daging hang. Jangan tu, kan. Kita kalau kita tak tahu, wallahu taala a'lam. Ni nak tanya ni macam mana ni? Tak sat repair ni saya. Masuk korban tak? Masuk. Alamat aku boleh makan lah, hang tak boleh. Kan? Janganlah, kan. Lah mana nak beritahu kok betul macam tu? Tak boleh pasal kita tak tahu, wallahu a'lam lah. Kan? Aku ni betul orang panggil aku ustaz. Tapi bab ni aku tak apa nak faham lagi. Dah tahu tak apa faham pasal apa, teringin nak menjawab. Tak tahu sudah lah. Kan? Dia begitu. Sebenarnya tak ada masalah apa pun. Hukumnya bukannya wajib, sunat. Kan? Kita tidak memotong segala kuku kita, termasuklah segala bulu badan kita ni jangan dipotong, jangan dicukur dan sebagainya, sehingga binatang korban kita selesai disembelih. Kita nak kena tahu juga hari pertama ke, hari kedua ke, hang buat kat mana? Kat masjid. Tanya pihak masjid yang panggul saya punya, nak kena hari apa. Pasal apa? Pasal selesai tu baru kita nak kerat, kan? InsyaAllah kot dalam tak ada nak panjang. Sebab tu ujung Zulkaidah ni, kan, maka kita keratlah siap-siap insyaAllah. Tak ada nak panjang banyak. Tapi Ustaz, kalau dia panjang macam mana Ustaz? Kalau dia panjang sehingga rasa macam wudu tak sah, keratlah, kan. Hari ni dia kerat, esok dia naik. Oh, yang tu luar biasa. Ni hang berapa tahun hang tak kerat, dia kata berapa tahun kemarin aku kerat. Macam ni punya panjang. Macam mana? Kan? Tak tahu aku keturunan apa pun tak tahu, ni cepat panjang. Yang tu kita keratlah. Kan? Supaya menjamin udhiyah yang kita buat itu sempurna seperti yang disarankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'